Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam berpatih kepada semua penonton dan para pendengar FB Live Museum Negeri Sembilan pada hari ini 27 Juli 2021, hari Khamis, secara maya dari Serambi Museum Negeri Sembilan. Saya Muhammad Nazim Abdul Rahman selaku moderator bagi rancangan FB Live Museum Negeri Sembilan pada hari ini akan membawa anda semua untuk menyelongkar mengenai budaya masyarakat Jawa di Negeri Sembilan. Bersama-sama saya pada kali ini adalah pengerusi Persatuan Adat Jawa Negeri Sembilan. Saya perkenalkan Tuan Haji Sulaiman bin Kadimi, seorang pengkaji, pengamal serta amat arif tentang masyarakat Jawa di Negeri Sembilan. Beliau akan bersama kita pada hari ini bagi berkongsi sedikit tentang masyarakat Jawa yang ada di Negeri Sembilan. Tanpa melengahkan masa, kita teruskan program bicara kita pagi ini dengan salam perkenalan daripada yang bahagia Tuan Haji Sulaiman bin Karim. Apa khabar Tuan Haji? Selamat datang ke rancangan FB Live Lembaga Museum Negeri Sembilan. Sebelum saya meneruskan bercerita pada pagi, boleh Tuan Haji menceritakan sedikit tentang latar belakang diri Tuan Haji kepada para pendengar kita. Kan Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada pihak Lembaga Museum Negeri Sembilan yang menjemput datang ke sini, ke museum buat kali kedua kalau tak salah ya dalam program ini. Terutamanya saya ucapkan terima kasih ini kepada pengarah Museum Negeri, kawan saya Dr. Syamsuddin bin Ahmad. Tapi orangnya tak bersama itu, tapi adalah di sini sama-sama ya. Jadi yang kedua tentang latar belakang mengenai diri saya sebelum saya menjelaskan tentang topik pada hari ini. Nama saya sebenarnya Sulaiman, kalau di kampung dipanggil Salimun bin Kadimi ya. Jadi dilahirkan di, untuk lebih spesifik, kampung di Johor ya, Kampung Parit Haji Ali, Parit Raja, Batu Pahat, Johor. Bekerja di Negeri Sembilan ini sejak dari tahun 1986. Ditempatkan di Pejabat Tanah Negeri Sembilan dan saya dah pergi ke seluruh Pejabat Tanah Negeri Sembilan. Sehinggalah pada tahun 2005 saya ditukarkan di Pahang di Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan di Negeri Pahang dan bersara di Pahang pada tahun 2011. Isteri saya orang Negeri Sembilan ni ya, daripada Rembau, kahwin pada tahun 79. Tapi dapat jodoh tu masa saya kerja di Kuala Lumpur lah, masa itu di Jabatan Perangkaan. Dan selepas bersara ada rumah di Seremban, jadi saya duduk menetap di Seremban. Sekarang ini sudah bersara, anak ada 5 orang, 4 perempuan, 1 laki-laki. Jadi kalau orang Negeri Sembilan kata anak itu adalah masuk dalam masyarakat Negeri Sembilan lah, suku Tanah Datar Luar Rembau. Itulah yang boleh saya jelaskan kepada semua penontonnya. Sekian mengenai diri saya. Okey, terima kasih Tuan Haji. Walaupun ringkas tapi dapat kita mengenali Tuan Haji Sulaiman dengan lebih mendalam. Okey, tanpa melengahkan masa, kita pergi kepada soalan pertama, iaitu tentang masyarakat Jawa ni. Kita sering dengar tentang orang berkata saya orang Jawa, saya Jawa peranakan, saya Jawa tok-tok dan bagai lagi. Tapi ramai tidak memahami maksud sebenar orang Jawa. Boleh Tuan Haji ceritakan sedikit tentang apa itu orang Jawa dan masyarakat Jawa secara am? Okey, terima kasih. Dan saya akan menjawab tu dalam bentuk yang umum dahulu tentang kedudukan masyarakat Jawa. Saya tak kata Jawa tok-tok itu apa, peranakan Jawa itu apa, menjawab secara langsung, tapi saya akan jelaskan tentang kedudukan masyarakat Jawa di Kepulauan Nusantara. Bila sebut Nusantara ini ialah
seluruh kepulauan Melayu di Asia Tenggara inilah, termasuk juga negara Filipino yang mereka ini termasuk dalam kawasan rumpun Melayu. Penduduk keturunan Melayu yang kita anggap sebagai Melayu Polinesia ni lebih kurang lah 350 juta agaknya itulah. Daripada jumlah 350 juta itu, yang daripada etnik Jawa tu, kalau ikut baca dalam Wikipedia Google tu, mengikut statistik tahun 2020, lebih kurang ada 106,79,955 orang. Ini data yang dikeluarkan, mungkin tidak tepat, tapi itulah anggaran yang lebih kurang. Daripada jumlah sebanyak 100 juta lebih itu, kerana orang Jawa ini memang asalnya daripada Pulau Jawa, tapi tidak keseluruhan Pulau Jawa itu dihuni oleh masyarakat Jawa. Yang ramai masyarakat Jawa di Indonesia itu ada di 2 provinsi sahaja, iaitu Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur. Yang itu masyarakat Jawa di Jawa Tengah tu lebih daripada 90%. Dan yang kedua tu di Jawa Timur, masyarakat Jawa itu bercampur dengan masyarakat orang daripada Madura dan juga daripada Bawean. Keseluruhan orang Jawa dekat Pulau Jawa itu, dekat Pulau Jawa adalah seramai 81,967,256 ikut statistik tahun 2020. Ini merupakan 54,07% daripada penduduk Pulau Jawa keseluruhan. Tetapi selepas Indonesia ditubuhkan tahun 1948, ada dasar transmigrasi oleh kerajaan Indonesia supaya orang-orang Jawa yang padat dekat Pulau Jawa itu berhijrah ke provinsi-provinsi lain di Kepulauan Indonesia. Ini saya cerita Jawa dekat Indonesia dululah. Dan masyarakat Jawa ni memang ada di seluruh 34 provinsi di Indonesia ini. Dan jumlah penduduk Jawa dekat Indonesia tu ialah sebanyak 103,538,469 juta orang. Itu merupakan 38,27% daripada keseluruhan penduduk Indonesia. Selain daripada itu, saya tahu banyak ini pun kerana saya bercampur dengan masyarakat Jawa yang berada di luar negeri, hasil daripada perjumpaan daripada seluruh perjumpaan orang-orang Jawa seluruh dunia yang diadakan di Indonesia pada tahun 2017 dan 2019. Saya sebut dekat sini ya. Dekat Malaysia ni lebih kurang orang Jawa itu pun lebih kurang dalam 1,500,000 orang. Di Taiwan pun ada 240,000 orang. Hong Kong pun ada 151,000 orang. Saudi Arabia 150,000 orang. Singapura 150,000. United Arab Emirates 114,000 orang. Satu lagi tempat yang paling jauh sekali iaitu di Amerika Selatan, sebuah negara bekas jajahan takluk Belanda yang bernama Suriname, seramai 77,186 orang ataupun merupakan 13,7% daripada penduduk Suriname keseluruhan. Orang Jawa ada dekat Jordan, ada dekat Oman, ada dekat Qatar, ada dekat Belanda, iaitu bekas kolonial kepada ada di negara Indonesia, ada di Macau, ada di Sri Lanka dan ada di New Caledonia. Jadi jumlah orang Jawa tu saya dah sebutkan tadi ada seramai 106,079,955. 1,500,000 orang Jawa yang duduk di Malaysia ni, itu anggarannya, tapi sebenarnya lebih ramai sebenarnya kerana kebanyakan orang-orang Jawa ni kalau masa sekarang ni
dia cuma keturunan saja. Itu yang disebutkan Jawa peranakan ya. Itu. Jawa peranakan ni cuma keturunan Jawa tapi dia tak boleh lagi berbahasa Jawa. Mungkin dia boleh berbahasa Jawa sedikit-sedikit sajalah. Jawa totok ni maknanya Jawa yang asli lah. Mak bapak Jawa, di rumah bercakap Jawa, di sekolah pun kadang-kadang cakap Jawa. Macam saya dulu duduk di Johor ya, kampung itu 100% Jawa. Dia bukan orang Jawa cakap Jawa. Cina masuk kampung cakap Jawa, India masuk kampung cakap Jawa. Kalau dia cakap lain, kita tak akan berjual beli dengan orang-orang Cina yang nak beli getah dengan orang India nak jual roti itulah. Itulah dia punya kedudukan orang-orang Jawa di tempat yang 100% Jawa. Ya. Cerita tentang Jawa dekat Negeri Sembilan tu akan saya sambung selepas inilah. Sekian itu saja tentang penjelasan saya. Oh, okey. Makna jelas masyarakat Jawa telah meluas sampai ke semenanjung Malaysia di Tanah Melayu. Okey, Yang Tuan Haji. Berdasarkan catatan dan penulis saya baca, masyarakat Jawa ni telah tiba sekitar abad ke-19. Kebanyakannya berada di Johor maupun Perak. Tapi di Negeri Sembilan ni kurang kita dengar. Selain daripada 12 masyarakat suku adat Patih. Mungkin Tuan Haji perjelaskan tentang perkembangan masyarakat di Negeri Sembilan pula. Silakan Tuan. Jadi gini, walaupun soalan tu untuk Negeri Sembilan, saya akan cerita lebih dahulu tentang kedudukan masyarakat Jawa yang datang ke Semenanjung Tanah Melayu dan sedikit mengenai Singapura lah ni ya. Sebenarnya bukan setakat abad ke-18 saja orang Jawa ini datang ke Semenanjung Tanah Melayu. Masyarakat Jawa ini sebenarnya sudah wujud di zaman Kesultanan Melayu Melaka dulu. Lebih kurang tahun 1400 ke atas ya. Semasa zaman kemegahan Kesultanan Melayu. Masa itu ada seorang pembesar dekat Melaka daripada keturunan Jawa. Namanya Datuk Pekermajaya kalau tak salah saya lah. Dan ada berlaku perkahwinan diraja di kalangan Sultan Mansur Shah kalau tak salah saya dengan puteri Keraton Majapahit yang bernama Raden Galuh Cendera Kirana. Perkahwinan itu berlaku di Tanah Jawa dan pada masa itu Hang Tuah bersama-sama mengiringi untuk majlis perkahwinan tersebut. Kalau kita baca dalam buku sejarah Melayu, itu adalah fakta sejarah sebenarnya. Jadi masyarakat Jawa itu sebenarnya sudah ada di Semenanjung pada tarikh itu dan masyarakat itu kalau yang sekarang ini orang-orangnya memang sudah menyerap terus ke dalam budaya orang-orang Melayu di Tanah Melayu inilah. Sampai juga ke Negeri Sembilan dan dia merupakan salah satu daripada suku yang ke-12. Nanti saya akan cerita kalau misalnya ada pertanyaan selepas ini di dalam Negeri Sembilan ni. Cuma kedatangan masyarakat Jawa yang kemudian pada abad yang ke-19 tu ialah orang Jawa yang datang kemudian kerana disebabkan oleh faktor untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Kedatangan mereka itu ada yang dibawa oleh pihak penjajah untuk bekerja di ladang-ladang. Pada masa itu kopi ya. Dan ada yang datang secara sukarela ke Semenanjung Tanah Melayu. Kebanyakannya mereka ialah di negeri Johor, terutama dalam tiga daerah di pantai barat, iaitu daerah Pontian, daerah Batu Pahat, daerah Muar. Itu. Kemudian ke Selangor, bermula daripada Sepang tu, pantai barat tu ke Banting, ke Kelang, Kuala Selangor, Sabak Bernam. Dan mereka ini bercampur dengan orang-orang luar daripada etnik orang-orang Banjar, orang Bugis, orang Kampar dan orang Minangkabau. Cuma ada tempat-tempat macam di Johor itu merupakan tempat yang majoriti. Di Perak, di Bagan Datuk, tempat-tempat yang majoriti. Dan di Selangor, tempat-tempat yang saya sebutkan tadi lah. Iaitu di Kelang, di Banting, di Sepang,
Sabak Bernam, Kuala Selangor itu di bahagian pantai barat itu sebenarnya tempat-tempat majoriti yang ada perkampungan Jawa. Negeri Sembilan ada yang baru ini ya. So saya nak sebut jugalah. Jumlahnya tidak ramai, sedikit saja, dan tempat-tempat yang ada perkampungan Jawa dekat Negeri Sembilan itu, daerah population itu ialah di Kampung Pacitan. Nama kampung itu pun diambil daripada satu kabupaten di Jawa Tengah, iaitu Kabupaten Pacitan. Jadi situ memang penduduknya 100% Jawa. Masyarakatnya Jawa. Dan generasi yang lama masih fasih lagi berbahasa Jawa. Selain daripada kampung itu, di PD, di population, daerah population itu ialah Kampung Bukit Pelanduk di Batu Tujuh Jalan PD itu ada juga masyarakat Jawa, tapi sekarang tempat itu sudah menjadi separuh bandar dan banyak masyarakat Jawa yang tidak tahu lagi berbahasa Jawa. Itu nombor 2. Nombor 3 ialah di Kampung Jijan bersepadan dengan Nilai, yang itu pun kampung perkampungan orang Jawa. Ada seorang tokoh yang itu yang mungkin orang kenal dan meninggal, namanya Encik Bakar Boyadi ya. Dia pernah jadi Johan Peladang Kebangsaan peringkat Negeri Sembilan dan juga peringkat Persekutuan kalau tak salah saya, tapi sekarang dah meninggal. Itu di Kampung Jijan. Selain daripada Kampung Jijan, di Parit Mahang, Sungai Mahang ke Parit Mahang, itu pun ada masyarakat orang-orang Jawa. Daerah Seremban Kemudian macam di Kuala Pilah, ya, Sungai Mahang ya. Oh, minta maaf. Sungai Mahang ya. Kawasan tu pernah saya pergi, iaitu ada lombong batu dekat situ, ada lombong pori ya dekat belakang dia tu. Selain daripada situ, masyarakat Jawa juga terdapat di Kuala Pilah, di Kampung Jawa, Melang ya. Tapi itu pun sudah lama dan kebanyakannya dah tak tahu cakap Jawa lagi. Yang kedua di Kuala Pilah itu ialah di Kampung Beting ya. Oh gitu. Pun ada orang Jawa. Dan daerah Jempol, Kampung Lama Jawa itu ialah Kampung Jawa Serting. Itu masyarakatnya pun orang Jawa. Selain daripada itu, ada juga orang-orang Jawa ni yang duduk, dia bercampur dengan masyarakat-masyarakat yang dalam kampung tu tidak bercampur dengan masyarakat lain lah. Orang Minang macam itu. Ini terdapat di beberapa tempat di Jelebu. Sekarang ini bila Felda dibuka, ramailah juga masyarakat Jawa yang diambil daripada Johor datang ke Felda di Negeri Sembilan. Macam di Jelebu itu ada satu nama Felda, Felda Titi. Itu pun ada lebih kurang dalam 20 ke 30 rumah-rumah yang asalnya orang Jawa daripada Johor. Selain daripada itu, Felda Raja Alias ada juga beberapa masyarakat Jawa. Felda dekat Palong. Palong tu jauh sepadan dengan Johor ya, dekat sebahagian selatan tu. Situ ada seorang tokoh namanya Wak Paimin ya. Dia tu ketua orang Jawa dekat situlah. Dan tak tahu dia, mudah-mudahan dia masih sihat lagi lah. Jadi saya kenal ni kerana saya pernah bercampur dan bertemu dengan mereka-mereka ini. Itulah mengenai kedudukan masyarakat Jawa di Negeri Sembilan yang barulah datang dalam kurun ke-19 ke atas ya. Yang lama tu nanti saya akan cerita kalau misalnya ada pertanyaan yang sebelum itu. Sekian. Okey. Tuan Haji sebut yang masyarakat Jawa ada di beberapa 9. Cuma kah yang kita nampak dengan masyarakat Adapati, sebab masyarakat Adapati ni dia ada di luar dan bersuku-suku. Macam mana pula dengan masyarakat Jawa ni? Adakah mereka pun sama bersuku ataupun berluar? Sila Tuan Haji jelaskan sedikit. Okey, terima kasih dengan pertanyaan itu, cukup menarik. Sebelum itu saya nak terangkan tentang kedudukan Negeri Sembilan inilah dari segi geografinya ya. Jadi Negeri Sembilan yang ada sekarang ni luasnya adalah 6,686 km persegi.
Kalau dari segi pentadbiran daerah, dia mengandungi 8 buah daerah, iaitu daerah Seremban, daerah Rembau, daerah Jelebu, daerah Kuala Pilah, daerah Jempol, daerah Port Dickson, daerah Tampin, dan yang ke-8 tu pecahan daripada daerah Tampin tu ada daerah kecil yang dipanggil daerah kecil Gemas. Ini adalah pembahagian Negeri Sembilan mengikut pentadbiran adat, pentadbiran daerah, yang mana tiap-tiap daerah itu diketuai oleh pegawai daerah. Ada satu lagi aspek di Negeri Sembilan ini yang mana diperintah oleh luak. Ini adalah daerah wilayah Negeri Sembilan mengikut wilayah adat. Jadi kalau ikut jumlah semua sekali, kalau dulu kata Negeri Sembilan itu adalah terdiri pada 9 buah nagari. Itu asal-asalnya ya. Tapi sebenarnya sekarang ini, mengikut sekarang ini, dia ada 14 buah luak atau nagari ya. Saya sebutkan supaya pihak penonton semua jelas. Sebenarnya dia orang dah tahu, orang Sembilan ni sebahagian besar dah tahu. Tiap-tiap wilayah itu dipanggil luak atau wilayah adat. Nombor 1 ialah luak Sungai Ujong, sama dengan daerah Seremban. Yang kedua, luak Rembau. Yang ketiga, luak Jelebu. Yang keempat, luak Johor. Yang kelima, luak Jempol. Yang keenam, luak Ulu Muar. Yang ketujuh, luak Teraci. Yang ke-8, luak Gunung Pasir. Yang ke-9, luak Inas. Yang ke-10, luak Gemencih. Yang ke-11, wilayah adat Tengku Besar Tampin. Yang ke-12, wilayah adat Datuk Muda Linggi. Yang ke-13, wilayah adat Pasir Besar. Dan yang ke-14 ialah wilayah adat Air Kuning. Inilah dia mengenai sifat Negeri Sembilan mengikut wilayah-wilayah adat ni. 4 daripadanya itu adalah wilayah adat yang besar, yang mana tiap-tiap luak wilayah adat itu yang dipanggil luak itu diketuai oleh Yang Teramat Mulia Undang Luak yang keempat. Sedangkan wilayah adat yang lain itu diketuai oleh, kecuali Tampin tu Tengku Besar Tampin gelaran dia, dan yang lain itu adalah penghulu-penghulu luak lah yang jadi ketua adatnya. Dalam wilayah adat yang ke-14 itu, ada masyarakat adat Perpatih itu yang kita boleh gunakan, cuma yang tidak masuk dalam masyarakat adat Perpatih ada 2 tempat, iaitu wilayah adat Datuk Muda Linggi. Itu dia. Kemudian ada satu wilayah adat di luar mana ya? Pasir Besar dekat Gemas itu. Yang itu tidak ada suku-suku yang 12 tu ya. Itu dia punya beza itu. Macam dekat Sungai Ujong ni, walaupun dia tidak ada customary land, tanah adat, tapi ada juga dia punya suku-suku dia lah. Apa yang dikatakan suku itu sebenarnya? Jadi saya cerita tentang suku. Kalau ikut apa yang telah termaktub dalam undang-undang yang bertulis, iaitu enactment pemegangan adat dan juga enactment pemegangan adat tanah lingkungan, masyarakat adat Perpatih itu terdiri daripada 12. Saya sebutkan supaya tuan-tuan jelas. 12 suku dalam masyarakat adat Perpatih itu ialah, pertama, suku Tanah Datar. Yang kedua, suku Batu Hampar. Yang ketiga, suku Seri Melenggang. Yang keempat, suku Mungkal. Yang kelima, suku Tiga Batu. Yang keenam, suku Tiga Nenek. Yang ketujuh, suku Batu Belang. Yang ke-8, suku Payakumbuh. Yang ke-9, suku Seri Lemak Minangkabau. 9 ya. Ada lagi 3 suku yang lain, jurai keturunan perempuan mereka tidak berasal dari Minangkabau, iaitu yang ke-10 tadi, anak Aceh. Anak Aceh ini daripada Sumatera juga, tetapi mereka tidak berasal dari Minangkabau. Mereka berasal daripada negara Aceh Darussalam. Datang ke Negeri Sembilan lama dulu,
Jadi mereka ini dipanggil sebagai anak Aceh. Yang ke-11 ialah suku Seri Lemak Pahang. Tadi saya sebut Seri Lemak Minangkabau. Seri Lemak ini asalnya daripada Sumatera juga, daripada Minangkabau. Tapi dia ini berhijrah. Selain daripada berhijrah terus ke Negeri Sembilan, yang kita panggil sebagai Seri Lemak Minangkabau, ada satu grup kumpulan yang berhijrah ke Pahang. Iaitu di Sungai Pahang itu, ada satu kampung yang memang ada mengamalkan sistem macam adat Pepatih, ada gelaran-gelaran datuk lembaga semua sekali lah di kampung di Pahang ya, dalam daerah Termeluh tu. Jadi masyarakat adat daripada situ tu bila pindah ke Negeri Sembilan, orang Seri Lemak juga kita akan panggil sebagai Seri Lemak Pahang. Itu yang ke-11 ya. Dan yang penghabisan itu adalah yang dikenali suku Biduanda. Asal usul keturunan suku Biduanda ini ialah penduduk asal Negeri Sembilan beragama Islam dan perempuan mereka berkahwin dengan lelaki dengan orang lelaki sama dalam mereka, ataupun dia berkahwin dengan orang luar, orang yang mendatang tadilah. Jadi anak-anak dia ini akan dipanggil sebagai suku Biduanda yang menggambarkan dia ini adalah penduduk asal Negeri Sembilan. Suku ini dianggap istimewa kerana kebanyakan jawatan ketuaan mereka, contohnya Luwak Jelebu, Luwak Johor, Luwak Rembau, Luwak Jempol, Luwak Inas, Luwak Gemencik, Luwak Air Kuning, Luwak Sungai Ujong. Ini semua jawatan-jawatan ini dipegang oleh orang-orang daripada suku Biduanda. Dia panggil sekarang adalah Biduanda waris lah. Gitu. Hanya ada dua saja luwak yang ada beberapa luwak yang jawatan penghulu adat itu bukannya orang daripada suku Biduanda. Contohnya Luwak Gunung Pasir, jawatan penghulu luwak daripada keturunan suku Tanah Datar. Luwak Teraci, jawatan penghulu luwak dari suku Seri Lemak Minangkabau waris. Ini ada cerita panjang ni tentang tu, tapi saya tak baca cerita lah. Kemudian jawatan Teguh Besar Tampin, dia bukan daripada suku ya, dia daripada keturunan Said Sa'ban, orang Arab daripada Melaka kalau tak salah saya. Kemudian Datuk Penghulu Adat Linggi ini adalah keturunan Bugis ya. Kerana kawasan Linggi itu asal usulnya ialah orang-orang daripada Raja Malewar yang dulu pernah jadi pembesar dekat Kuala Linggi itu. Dia bukan orang Malewar, minta maaf. Suku apa? Daeng Marewah. Yang jadi Raja Muda Johor Riau. Itulah kedudukannya. Ini tentang suku-suku yang saya sebutkan tadi. Tapi pihak moderator ada tanya, macam mana pula kedudukan Jawa ini dalam masyarakat adat tadi tu? Gini. Saya ceritakan tentang 3 luwak saja yang orang adat, orang Jawa ni ada sedikit memainkan peran. Pertama adalah Luwak Rembau. Jawatan undang Luwak Rembau tu dia bergilir di antara 2 perut. Pertama, suku Biduanda perut Jakun. Yang kedua, suku Biduanda perut dalam braket itu Jawa. Tu. Jadi keturunan Jawa dulu yang datang awal-awal dulu tu, yang mula-mula dulu jawatan undang Luwak Rembau ni yang mula-mula namanya Seri Rama. Abang kepada Seri Rama tu Datuk Laut Dalam kalau tak saya, kahwin dengan orang tempatan yang bernama Siti Hawa. Orang tempatan ni keturunan Jawa sebenarnya. Gitu. Jawa daripada Melaka lah, itu sezaman dengan Raden Galuh Cendera Kirana lah agaknya, sebab benda itu berlaku pada tahun 1500 lebih ke atas. Jadi anak kepada Datuk Laut Dalam dengan Siti Hawa itu dipanggil Datuk Ombo. Jadi Datuk Ombo tu pun perkataan Jawa. Tu dia. Ombo tu maknanya lebar atau jembar. Jadi Datuk Ombo ni kebetulan dilantik menjadi undang Luwak Rembau yang kedua. Jadi undang Luwak Rembau yang kedua selepas Datuk Seri Rama itu ialah daripada keturunan Jawa mengikut salah silah perempuan tadilah. Sebab itu dan dengan gelaran Datuk Sedia Diraja.
Yang pertama Datuk Seri Rama tu gelarannya ialah Datuk Lela Maharaja. Jadi dekat Rembau ni jawatan undang luar Rembau tu ada dua gelaran secara bergilir, iaitu Datuk Lela Maharaja dan Datuk Sedia Diraja. Datuk Lela Maharaja adalah keturunan suku Biduanda dalam braket Jakun daripada 4 buah kampung yang ada dekat Rembau tu. Ada kampung dia lah, ada 4 buah kampung. Kemudian digilirkan kepada suku Biduanda dalam braket Jawa dengan gelaran yang teramat mulia Datuk Sedia Diraja. Itu daripada asal-asalnya dulu, daripada keturunan Jawa. Tapi benda itu tidak, orang-orang sekarang kadang-kadang tak faham tu, kecuali dia baca buku-buku lama lah, karangan orang-orang British dulu ya. Dan buku ni pun sekarang ada lagi. Ini contoh buku dia lah, yang paling baru. Yang lama adalah yang ditulis dalam bahasa Jawi. Ini buku dia. Gitu. Itu tentang daerah Rembau. Macam di daerah Kuala Pilah, di bawah wilayah adat Ulu Mua. Ulu Mua ni satu wilayah adat yang diperintah oleh penghulu luwak. Dia salah satu daripada 5 luwak tanah mengandung. Dekat situ suku Jawa yang lama datang ke situ, orang Jawa, ada dia punya ketua adatnya. Dan ketua adat itu ialah dipanggil Datuk Penghulu Dagang. Ketua Datuk Lembaga bagi suku Biduanda Jawa. Jadi orang Jawa yang lama-lama ke Negeri Sembilan itu memperkenalkan dirinya sebagai suku Biduanda, tapi adalah dia punya bracket Jawa tu. Gitu. Itu nombor 2 ya, di luar Ulu Mua. Nombor 3 di luar Jelebu. Luar Jelebu tu datuk-datuk adat tu memang undang luar Jelebu tu melantik tiap-tiap etnik di daerah Jelebu tu memang ada luar masing-masing. Orang Mendeleng ada dia punya ketuanya, orang Jawa ada ketuanya, orang Jambi ada ketuanya. Bagi orang Jawa yang duduk kat Jelebu tu, undang luar Jelebu melantik ketuanya iaitu 3 orang. Satu ialah untuk Datuk Lembaga yang digelarkan sebagai Datuk Setia Empat. Datuk Setia Empat kalau tak salah saya lah. Kalau silap tolong betulkan ya. Datuk Lembaga Jawa dekat Jelebu tu lah. Kemudian di bawah Datuk Lembaga itu ada 2 jawatan buah apak. Dan jawatan buah apak itu orang panggil Datuk Singa ke apa. Macam itulah lebih kurang. Itu dia begitu. Untuk di luar-luar yang lain tu memang saya baca tu tak ada lagi, tapi kalau ada boleh juga dimaklumkan sebenarnya itu. Itu setakat yang telah saya bacalah kedudukan orang Jawa yang datang awal dan menyerap ke dalam adat Pepatih dan menjadi sebahagian daripada 12 suku yang ada dekat Negeri Sembilan ni lah. Itu dia punya kedudukannya ya. Satu lagi yang saya nak jelaskan, penduduk Melayu dekat Negeri Sembilan ni, kalau ikut statistik tahun 2020 ya, jumlah penduduk Negeri Sembilan ni adalah sebanyak 1,162,644 orang. Statistik tahun 2020. Yang dalam istilah Melayu saja 658,300 orang ataupun 56.62%. Kemudian ada bumi putera lain iaitu termasuk orang asli, orang temuan, orang Jakun tu ada lebih kurang 21,800 orang. Penduduk Melayu yang 658,300 itu majoritinya adalah datang daripada Minangkabau seperti yang saya sebutkan tadi lah. Saya dah jelaskan di suku-suku tadi. Dan selain daripada itu, ada masyarakat Jawa yang saya jelaskan duduk dalam kampung-kampung di kampung-kampung mereka. Saya pun sudah jelaskan tadi. Selain daripada itu, terdapat juga orang Mendeleng ya. Orang Mendeleng ini daripada Sumatera Barat. Dia ada kampung dia sendiri, iaitu di Kerangai, Jelebu.
dan juga di Teraci. Yang ini di luar daripada suku yang 12 tadi lah. Satu lagi ada orang Minang yang duduk dekat Lengging ya. Orang Minang duduk Lengging ni bahasanya masih lagi bahasa macam Sumatera Barat. Tapi orang Minang yang duduk Kuala Pilah, Remba tu bahasanya dah lain. Saya pun faham. Tapi orang Minang dekat Lengging tu tak faham saya kalau dia bercakap tu. Terkencing, terkanciang. Macam itulah dia punya lebih kurang. Pekat betul. Itulah lebih kurang yang boleh saya jelaskan. Sekian. Okey, terima kasih Tuan Haji. Agak jelas dan terang lah jawapan yang diberi. Cuma dari pandangan Tuan Haji, di kawasan yang mana dalam negeri daerah dan negeri sembilan ni yang lebih dominan menjadi tempat tumpuan untuk masyarakat Jawa ni tinggal? Sebab tadi Tuan Haji cerita kawasan-kawasan yang telah diruki. Jadi pandangan Tuan Haji, yang mana lebih dominan menjadi tumpuan untuk mereka bertapak di Negeri Sembilan? Silakan Tuan Haji. Jadi kalau istilah dominan itu merujuk kepada negeri lain macam di negeri Johor, macam di Selangor dan juga macam di Perak. Jadi memang tidak ada tempat yang betul-betul dominan masyarakat Jawa tu. Tapi yang hampir-hampir ke situ ialah orang-orang Jawa yang duduk di Kampung Pacitan dekat Cuah lah, dekat Pekan Cuah. Port Dickson tu memang bolehlah dianggap itu tempat yang dominan lah. Sebab tempat-tempat lain, kampung-kampung lain yang saya sebutkan tadi macam Sungai Mahang, Kampung Jijan, Kampung Jawa dekat Kuala Pilah dan juga di Kampung Jawa Serting, itu semuanya dah bercampur baur dan mereka ini generasi yang baru memang tidak fasih berbahasa Jawa lagi lah. Jadi kalau nak pergi tengok dekat kampung mana tadi, Pacitan di Kuala Pilah, di Port Dickson tadi lah. Itu yang boleh saya jelaskan. Okey Tuan Haji. Okey, biasa untuk berkaitan adat pepatih ni, kita mengenal dapatkan ras. Maknanya adat pepatih ni dia bagi beberapa teras seperti Islam, kepimpinan, nasab ibu, harta pusaka dan lain-lain. Itu kita nampak dekat adat pepatih. Tapi untuk masyarakat Jawa ni, macam mana kita nak mengenali masyarakat Jawa ni dari segi teras apa? Macam contoh pemimpin dia macam mana, bernasabkan apa? Mungkin Tuan Haji boleh perjelaskan sedikit dekat sini. Dari segi kepimpinan ya, masyarakat Jawa ni biasanya kalau di tempat saya di Johor sana, pemimpin yang tradisional ialah orang yang jadi ketua untuk membuka sesuatu kawasan yang masih hutan, dan orang itulah yang akan jadi kepala untuk menebas hutan di kawasan-kawasan dekat Johor. Bapa saya juga adalah salah seorang yang datang daripada Indonesia tahun 29 ya, dengan mak bapak dia tu naik kapal layar singgah dekat Singapura. Daripada Singapura tu pergi ke Batu Pahat, masuk ke kampung. Di kampung tu kawasannya masih hutan, jadi ikut ketua lah, bukalah hutan. Masa itu hutan banyak lagi. Jadi ketua itulah yang akan menguruskan permohonan untuk dapatkan geran dan sebagainya ke pejabat tanah. Jadi ketua yang dilantik itu dipanggil sebagai ketua kampung, atau dalam bahasa Jawa disebut Pak Lurah. Itu pemimpin dia. Saya ingat serupa juga masa dalam suku adat pepatih itu. Cuma di Negeri Sembilan ni, kalau tanah datang daripada Kuala Pilah tu, siapa ketuanya? Ikut sejarah namanya Sultan Sumanik. Dia suku tanah datar. Dia buka hutan dekat Seri Melanti, dan perkampungan itu menjadi perkampungan orang suku tanah datar. Cuma dekat orang Jawa ni, dia memperkenalkan dirinya, kalau yang asal-asal tu memang memperkenalkan dirinya daripada tempat dia datang lah. Bapak saya daripada mana? Kalau jumpa dengan orang Jawa dekat lain, dia tanya, sampean
Ceng teng pundi, Jawa ni pundi. Itulah lebih kurang. Jadi bapak aku Jawa Ponorogo. Maknanya keturunan Ponorogo lah. Yang datang lagi daripada mana nih? Magelang. Itu Jawa Magelang. Itu daripada mana? Pacitan. Macam dekat Agung Pacitan tu. Itu Jawa Pacitan lah. Jadi dia ni memperkenalkan diri Jawa yang asal itu mengikut tempat di kabupaten dekat Jawa sana lah tempat dia datang. Tapi generasi Jawa yang sekarang ni dah tak kenal lagi benda macam tu. Saya ni generasi kedua, masih lagi boleh cakap Jawa pun boleh, cakap Jawa ngokor, cakap Jawa kromo pun masih boleh. Tapi anak-anak saya dia cakap Negeri Sembilan bahasa Inggeris, itu sajalah. Dialek Negeri Sembilan, dialek bahasa Melayu Johor Riau. Jawa tak tahu. Kalau kita tanya, bapak yang salah kerana tak ajar. Itulah yang dia punya jawapan dia, gitulah. Gitu. Jadi pemimpin Jawa ni ialah dipanggil Pak Lurah ataupun dekat Indonesia pun masih lagi panggil Pak Lurah ataupun ketua desa, ketua kampung macam itulah. Sedangkan dekat sebelah ni dia mewakili, adat batin ni mewakili kepada suku, tribe dia. Suku Tanah Datar, ketuanya Datuk Lembaga. Suku Batu Belang, ketuanya macam ini. Suku Anak Aceh, dia punya ketua macam ini. Jelebu, orang Jawa, ketuanya siapa? Datuk Setia Empat tadilah yang saya sebutkan tadi. Kalau dekat Kuala Pilah, Luar Ulumah, ketuanya Datuk Penghulu Dagang. Itu suku orang, Datuk Lembaga suku orang Jawa. Gitulah dia punya. Kalau dekat Rembang, dah dikenali sebagai suku Biduanda. Gitu. Itu dia punya susunan dia macam itulah. Sekian. Mungkin Tuan Haji boleh tambah sikit dari segi nasab keturunan untuk orang Jawa. Kalau biasa adat batin ni perempuan, yang Jawa pula macam mana? Silakan Tuan Haji. Dia nasab keturunan orang Jawa diambil daripada keturunan pihak laki-laki. Macam adat Temenggung lah. Sebab Minangkabau tu kan dia ada dua adat kan. Satu adat Temenggung. Kebanyakannya orang-orang daripada Pagaruyung yang datang ke Negeri Sembilan itu adalah mengamalkan adat Temenggung yang mana keturunan diambil daripada pihak laki-laki. Itu orang Minangkabau yang asalnya duduk di Pagaruyung. Pagaruyung ni satu tempat di Sumatera lah. Dan Pagaruyung inilah yang datang ke Negeri Sembilan, yang mana Raja Malewar itu daripada situ. Sebab itu bila Raja Malewar yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan yang pertama dijemput oleh penghulu-penghulu luar untuk menjadi raja dekat Sembilan, dia ini adalah mengamalkan adat Temenggung. Sebab itu keturunan dia ni, dia special. Tidak masuk sebagai keturunan adat Patih yang 12 tadi ya. Bila dia kahwin, bila dia punya pengiring-pengiring dia tu kahwin dengan orang Negeri Sembilan, anak dia tu tidak dimasukkan dalam suku yang 12 tadi. Mereka dimasukkan dalam suku adat lingkungan. Ada disebutkan sebagai adat Pepatih juga, tapi dicampur dengan suku lingkungan. Dan mereka ini ialah terdiri daripada suku yang berikut ya. Ini khas untuk wilayah adat Ulu Muar dan sedikit daripada Jempol. Ini ada dinyatakan dalam enactment pemegangan adat tanah lingkungan ya. Dan mereka ini terdiri daripada suku lingkungan Astana, terdiri daripada Batu Hampar, Air Kaki yang Jernih, Tanah Datar lingkungan Yam Tuan, termasuk Tanah Datar Kampung Pauh dan Gunung Pasir, Seri Lemak Minangkabau lingkungan Yam Tuan, suku Anak Aceh lingkungan Yam Tuan, Seri Lemak Pahang lingkungan Yam Tuan, suku Tiga Batu lingkungan Yam Tuan. Jadi dalam bracket tu disebut lingkungan Yam Tuan untuk menyatakan bahawa mereka ini berasal daripada, pertama, daripada keturunan Raja Malewar itu sendiri, atau yang kedua daripada panglima-panglima yang bersama-sama mengiringi Raja Malewar semasa beliau nak ditabalkan jadi raja dulu. Dan ada juga suku lingkungan yang lain yang ada ketua masing-masing seperti berikut.
Suku Serli Lemak Pahang yang duduk Kampung Senaling, di mana Datuk Lembaginya bergelar Datuk Andika. Seri Lemak Minangkabau yang duduk di Kampung Peraku, dia punya ketua adatnya Datuk Sultan Mendara. Yang ketiga Batu Hampar 40. Ketuanya ialah Datuk Raja Panglima yang duduk Batu Hampar 40 ni yang duduk di Kampung Pelangai. Suku Tanah Datar Kampung Gunung Pasir yang mana ketua adatnya bergelarkan Datuk Johan. Kemudian yang berikutnya Batu Hampar Kampung Telapak, ketua adatnya Datuk Maharaja. Kemudian yang seterusnya Batu Hampar yang duduk Kampung Tengah, dia punya ketuanya ialah Datuk Panglima Besar. Ini semua adalah asal-asalnya daripada suku adat Berpatih, tapi bila berkahwin dia punya suami dia tu dengan orang daripada Pagaruyung tadi, dia akan menamakan dirinya sebagai suku-suku Lenggongan. Maknanya dia ni rapat dengan kerabat diraja Seri Menanti lah. Itu dia punya kedudukannya lah. Itu saja. Amat mendalam. Ya. Lagi satu, biasa dalam terhadap Patih ni, masyarakat adat Patih lah, dia ada warisan seni budaya dia yang menyebabkan kita boleh mengenali luak mana. Tapi untuk masyarakat Jawa ni, apakah peninggalan warisan seni budaya yang membuatkan kita mudah nak mengenali masyarakat Jawa yang ada sekarang? Mungkin Tuan Haji boleh tambah sikit lagi. Silakan. Jadi kalau di Negeri Sembilan itu memang tidak menonjol tentang kebudayaan mereka kerana mereka ini sudah bercampur baur dengan masyarakat Melayu yang lain. Tapi kalau di kalangan orang-orang Jawa yang dalam kampung itu memang 100% Jawa, pada zaman saya kecil-kecil dulu, tentang budaya-budaya yang berunsur Jawa itu memang tetap dipakai. Contohnya ya, yang amalan itu gotong royong atau kita panggil sambatan. Itu dilaksanakan oleh masyarakat Jawa semasa buka kawasan penempatan baru dulu. Ada hari tertentu mereka ini buat kerja-kerja yang berbentuk umum. Dipanggil sebagai, kalau Melayu panggil gotong royong lah. Dan kerja-kerja gotong royong ini biasanya dia buat parit ya. Buat parit untuk mengalirkan air dalam kampung itu. Sebab, ya benar. Ya betul ya. Jadi parit itulah dibuat secara gotong royong. Jadi masyarakat yang sama-sama dalam kampung itu dia akan buat secara gotong royong pada tiap-tiap hari tertentu. Biasanya hari Minggu lah ataupun hari Sabtu. Yang mana dia dah buat kerja lain untuk buat kerja itu. Itu. Jadi sebab itulah kampung-kampung di kawasan Batu Pahat, Muar, Pontian tu kebanyakannya parit. Parit raja, parit itu, parit semuanya parit kan? Sebab dalam tiap-tiap kampung itu memang ada parit memanjang, tujuannya untuk mengalirkan sungai, mengalirkan air yang paya dulu dan menyebabkan tanah itu kering dan boleh ditanam dengan pokok-pokok kelapa sawit dan lain-lain. Itu satu. Yang keduanya rewang. Rewang tu biasa orang Negeri Sembilan, adat Patih pun ada rewang secara gotong royong. Tapi dipanggil rewang. Rewang ini adalah untuk tujuan majlis perkahwinan, buat secara gotong royong. Sekarang tak ada, sekarang orang buat catering kan. Orang Negeri Sembilan buat, orang Jawa sekarang buat catering. Tapi dulu dipanggil rewang. Maknanya buat kerjasama macam tu. Itu. Kemudian yang lain ialah sepasaran. Sepasaran ni ialah kalau sekiranya seorang yang baru dilahirkan, saya mengalami sendiri, selama 7 hari, tiap-tiap malam itu mesti ada orang datang, minum-minum dan ada baca berzanji. Tiap-tiap malam. Sehinggalah sampai ke malam yang ke-7, itu maknanya majlis pasaran dibuat keramaian dan orang datang, lepas tu balik orang datang menanam, kemudian dibagi dibagi berkat. Gitu. Dulu memang macam itu dia punya adat dia. Yang ketiga masa raya. Raya itu kalau di Negeri Sembilan berziarah, tapi Negeri Sembilan ni kalau berziarah dia khusus kepada saudara mara yang dekat. Tapi kalau di Johor, di kawasan-kawasan yang ramai pendapatan Jawa ini, dipanggil baraan, datang daripada rumah ke rumah
baca marhaban tiap-tiap rumah tu, lepas tu makan kuih, lepas tu kelilinglah sehingga habis seluruh kampung tu ya. Kadang-kadang memakan masa selama 1 hari, 2 hari, 3 hari baru habis. Masa kecil-kecil dulu sampai hari ketiga tu baru habis baraan tu. Itu dia biasa. Itulah masa yang paling meriah, kita dapat berkumpul dengan semua penduduk-penduduk dalam kampung itu. Gitu. Tapi hal-hal seperti itu kalau sekarang ini macam di tempat saya Johor tu masih lagi diamalkan tentang baraan tu ya. Tapi yang lain-lain tu kurang. Kemudian yang ketiga, kalau misalnya Maulid Nabi, dia siap dengan baca selawat dan ada gendang semua sekali dekat surau tu lah. Gitu. Ada marhaban, ada selawat. Secara ramai-ramai dibaca lah. Satu hari suntuk sampai tengah hari, kemudian makan kenduri, bawa nasi ambeng tiap-tiap orang macam tu. Ini ialah benda-benda yang ada dalam masyarakat Jawa. Kemudian permainan, ada permainan kuda kepang, ada permainan riok. Dekat kampung tu ada riok. Itu daripada Ponorogo, itu riok tu. Kemudian ada ketoprak. Ketoprak ni macam bangsawan di mana pelakon-pelakonnya orang dan menggunakan busana daripada Jawa lah, pakai apa? Belangkonnya. Tu belangkonnya ada kat atas tu lah. Macam tu. Dan siap dengan macam-macam lah. Itulah budaya-budaya yang ada di kalangan orang Jawa lah. Tapi sekarang ini secara berangsur-angsur makin hilang. Cuma di tempat saya tu universiti, dekat dengan Universiti Teknologi di Pahit Raja tu ya, dia ada subjek co-curriculum, dia ajar macam mana nak gamelan. Ada seorang guru yang mengajar kat situ, yang orang Jawa juga, jadi student yang ada kat situ memang dia ajar perkara-perkara macam itulah supaya benda tu kekal warisan tu lah. Itu yang boleh saya maklumkan dalam ini. Okey, terima kasih Tuan Haji. Tak sangka penerangan Tuan Haji buat saya teringat dan rasa rindu pula nak balik kampung. Dah lama tak balik sebenarnya PKP. Okey. Dari segi satu kan, ada satu yang saya rasa bukan saya saja yang mengalami, tapi semua anak-anak peranakan Jawa ni, iaitu bahasa pertuturan. Sebab ni dia agak kompleks bahasa Jawa ni. Boleh katakan hampir pupus di kalangan anak-anak Jawa peranakan sebab ramai dah tak tahu nak membiasakan bahasa dialek dalam kehidupan mereka. Mungkin Tuan Haji boleh cerita tentang perbezaan sikit dialek Jawa dengan bahasa dialek Negeri Sembilan ni. Kenapa Jawa ni susah nak aplikasi bahasa Negeri Sembilan? Mungkin Tuan Haji boleh bagi sedikit penerangan. Silakan Tuan Haji. Sebab kosakata dalam bahasa Jawa ni memang berlainan dengan bahasa Melayu. Bahasa Melayu tu kalau dialek Minangkabau tu sikit-sikit ada akar umbinya dalam bahasa Melayu. Kalau bahasa Banjar tu ada sikit-sikit juga gunakan bahasa Melayu. Bahasa-bahasa Melayu yang dekat Riau tu, Jambi tu pun, dan terutamanya dekat Kepulauan Riau tu, bahasa Melayu sama dengan bahasa Melayu Johor. Itu namanya dialek Johor Riau. Tapi yang Jawa ni memang dia berbeza sikit. Tapi cuma ada beberapa yang sama lah. Contoh, angka saya kira lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu bahasa yang kita gunakan lah. Jawa, siji, loro, telu, papat, lima, enam, pitu, wolu, songo, 10. Itu bahasa Jawa ngoko namanya. Bahasa kasar. Bahasa Jawa halus, senunggil, kalih, tiga, sekawan, gangsal, pitu, wolu. Macam tu dia lain pula bahasa tu. Sebab bahasa Jawa ni ada 2-3 kosakata, ada dialek dia. Pertama bahasa Jawa ngoko. Jawa ngoko ni Jawa kasar yang biasa dipakai untuk keseluruhan bagi rakyat biasa. Itu Jawa ngoko. Kasar lah ni. Aku. Kalau aku tu maknanya saya. Kalau misalnya bahasa Jawa kromo, halus, kita panggil kulo.
Kowe itu maknanya engkau, tapi bahasa Jawanya sampean. Kowe arep nandi, engkau hendak ke mana? Bahasa Jawanya sampean ajeng teng pundi. Oh, dia gitu. Jadi orang-orang yang tak pernah belajar bahasa ni memang tak boleh. Dia kena duduk dan bercakap sejak daripada kecil sampai besar baru dia boleh menggunakan bahasa itu dengan cara yang betul. Saya ni kebetulan duduk dalam masyarakat yang 100% Jawa daripada kecil sampailah darjah umur 12 tahun. Ya. No. Umur 6 tahun. Memang bahasa dekat rumah itulah bahasa dia. Mak bapak punya bahasa. Bila masuk sekolah, baru saya tahu rupanya dalam dunia ni selain daripada bahasa Jawa, ada lagi bahasa lain iaitu bahasa Melayu. Saya pun terperanjat. Bila dah sampai sekolah menengah tu, ada bahasa Inggeris, ada bahasa Cina, ada bahasa. Jadi baru kita tahu, oh rupanya dalam dunia ni banyak rupanya bahasa. Yang kita tahu mula-mula dulu dalam dunia ni bahasa Jawa je, lain bahasa tak ada. Itu perasaan kita macam tu lah. Sehingga cikgu tu, kalau saya bercakap dalam bahasa Melayu tu, dia boleh ajuk kita balik sebab kita gunakan slang Jawa yang pekat macam itulah. Dan perkataan-perkataan Jawa ni tidak diajarkan secara formal. Dekat universiti ada ya, Universiti Kebangsaan Malaysia ni ada bahasa Jawa yang diajarkan dalam fakulti bahasa. Kalau dekat Indonesia, saya pernah pergi dulu, ada satu fakultas khusus untuk Jawa yang dipanggil Jawanologi. Itu memang semua bahasa berkaitan dengan Jawa semua. Cara Jawa, pengiraan Jawa semua itu kena ajar tu. Di Universitas 11-12 Maret di Solo. Itu memang ada. Dan kata Dr. Samsudin tadi, pengarah muzium tu yang pernah belajar dekat Bali tu, dia belajar semua bahasa macam tu. Dia tahulah tentang hal-hal macam itulah. Dia orang Negeri Sembilan tapi dari segi pengetahuan Jawa tu bagus. Itulah dia punya keadaan. Itu saja yang boleh ceritalah. Saya rasa nak sambung je belajar kat UKM lah macam ni. Ada. Kita dah akan pergi kepada soalan pertanyaan tambahan. Dah bagi yang pertama berkaitan sambutan hari-hari penting umat Islam oleh masyarakat Jawa, terutama Ramadan, Aidilfitri, Raya Korban. Mungkin Tuan Haji boleh kongsikan sedikit cara masyarakat Jawa menyambut hari-hari penting ni. Silakan Tuan Haji. Dan sambutan macam hari-hari penting Jawa ni saya perhatikan lebih kurang samalah dengan masyarakat Melayu yang lain lah. Cuma masa hari raya tu dia biasanya ada main meriam tu. Sepanjang bulan puasa tu biasanya ada meriam. Kalau dekat tempat lain tu dia mercun kan. Sana meriam tu dibuat secara besar-besar dan dia berlawanan di antara satu sama lain. Kalau pagi raya tu memang seluruh dalam pada kawasan tempat saya duduk tempat raja tu mesti bunyi meletup macam perang dunia kedua lah dia punya bunyi tu pagi-pagi tu. Macam tu dia punya kedudukannya sambutan hari raya. Itu sambutan hari raya puasa ya. Kemudian hari yang ketujuh. Hari yang ketujuh selepas hari raya itu apa? Syawal kan? Menyambut Syawal. Itu pun dibuat secara besar-besaran juga pada masa Syawal. Menyambut Syawal. Orang Jawa panggil Sawalan. Foto Syawal. Gitulah dipanggil tu. Jadi itu pun disambut secara besar-besaran jugalah. Tapi hari raya haji dia orang tak sambut dengan secara besaran, dia kecil je. Cuma kalau ada yang mampu buat korban tapi selepas hari raya dekat masjid atau surau tu dia orang boleh pergi kebun. Kalau hari raya haji tu dia tak ada apa-apa. Tu dia kecil tak ada apa-apa lah. Tu dia punya bezanya gitulah. Kalau orang di Pantai Timur hari raya haji itu disambut lebih besar daripada hari raya biasa. Itu bezanya. Orang Negeri Sembilan saya perhatikan dia hari raya biasa disambut dengan agak besar tapi kebanyakannya berhari raya melawat semua saudara-saudara sama ada yang jauh atau dekat. Itulah dia punya kedudukannya. Tapi baraan itu tidak ada dekat Negeri Sembilan. Betul lah doktor lah? Gitu. Dia gitu dia punya bezanya lah.
Okey, Tuan Haji. Kita pun sebenarnya dah nak sampai penghujung. Tapi sebelum tu kita ada beberapa soalan tambahan dari para pendengar. Dan antaranya Cik Muhammad Nazim, ada sikit saya nak cerita tentang Persatuan Anak-anak Jawa Negeri Sembilan ni. Boleh ya? Okey, sikit aja. Masa saya datang ke Negeri Sembilan, tentang Persatuan Anak Jawa Negeri Sembilan ni sebab dia orang nak maklum juga. Dia ada pertanyaannya itu. Jadi saya mula datang ke Negeri Sembilan tahun 1986, ditempatkan di Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Negeri Sembilan tu, dimaklumkan bahawa dekat Negeri Sembilan ni ada Persatuan Anak Jawa. Jadi dia tanya saya lah, Haji Sulaiman, kalau boleh elok sama-sama lah masuk jadi ahli. Ya, masa itu saya tak tahu sebenarnya. Persatuan Anak Jawa ni rupanya di Negeri Sembilan ni rupanya wujud dah lama, tapi kewujudan itu pada mulanya tidak didaftarkan oleh masyarakat awal yang duduk dekat Negeri Sembilan, dan tujuannya adalah untuk membantu masyarakat Jawa yang baru datang ke Negeri Sembilan kalau ada apa-apa keperluan. Maklumlah dia orang ni musafir jauh dan sampai ke Negeri Sembilan nak cari nak cari penghidupan, jadi adalah persatuan yang boleh dia mengadu ni. Persatuan itu mula-mulanya di pejabatnya adalah di Jawa Lane. Kalau dekat Seremban tu Jawa Lane. Sekarang Jawa Lane tu masih ada lagi. Cuma bangunan tu tak ada. Tempat tu sekarang dah jadi kedai. Ada sekolah jenis kebangsaan Tamil dekat situ ya. Jawa Lane tu lah. Daripada situ berpindah ke nombor 261 Jalan Yam Tuan Antah dekat tak jauh daripada masjid orang India Muslim di Rahang ya. Dekat situ ada satu hamba Allah Jawa juga sedekahkan sekeping tanahnya untuk digunakan sebagai wakaf bagi Persatuan Jawa. Jadi di situ kita dirikan bangunan sebanyak 2 tingkat. Itu bangunan sebuah tu. Masa itu saya belum datang ke Negeri Sembilan, tapi pada masa itu bila saya datang, bangunan tu memang sudah lama dan agak uzur, dan saya nampak di dalam rumah bangunan itu ada disimpan wayang kulit, peralatan muzik untuk wayang kulit, kemudian peralatan pinggan mangkuk kalau sekiranya ada majlis kenduri kahwin. Dekat situlah bangunan tu. Dan bila bangunan itu rosak, kita persatuan tu, masa itu saya baru dilantik jadi ahli jawatan kuasa saja. Kita buat keputusan kerana kedudukan tempat tak berapa elok, kita juallah tanah itu dan bangunan tu dah tak boleh pakai lagi. Duit hasil jualan itu kita belikan sebuah rumah 2 tingkat yang mana bawahnya itu kita boleh sewakan dan atas tu kita gunakan untuk pejabat. Iaitu pada tahun 2000 ke atas lah. Dan sekarang Persatuan Anak Jawa Negeri Sembilan ni mempunyai bangunan sendiri. Tempatnya di Taman Pinggiran Golf. Taman Pinggiran Golf tu di Paro ya, dekat Taman Paro ya. Itulah tempat kita buat aktiviti dan persatuan itu masih lagi on. Kebetulan saya pula dilantik jadi pengerusinya. Tapi bukanlah saya nak pegang jawatan ini selama-lamanya. Saya akan bersedia untuk menyerahkan kepada pengganti-pengganti saya yang masih muda yang boleh menjaga. Dan tujuan persatuan ni sekarang ini hanya setakat nak menjaga bangunan dan juga menjaga harta itu sajalah. Kalau tidak ada aktiviti, nanti pihak pendaftar persatuan akan batalkan persatuan itu. Jadi harta itu nanti pergi amanah raya pula. Jadi kita jagalah itu. Tapi kita buat aktiviti, ada perjumpaan tahunan, sambutan hari raya semua sekali lah. Itu dia punya kedudukannya. Dan kita sepanjang tu kita bekerjasama dengan persatuan-persatuan daripada Jawa, daripada tempat lain. Sejauh ini saya sudah menghadiri perhimpunan Jawa sedunia. Dah kali keempat kita buat. Dan kali ketiga dibuat dekat Yogyakarta. Ramai orang-orang Jawa daripada Indonesia yang datang ke sana. Dan kali keempat kita buat dekat Surakarta atau Solo, dan rombongan Jawa daripada Malaysia ni seramai 128 orang. Daripada 128 orang tu, Jawa kat Malaysia ni sebenarnya lebih beruntung.
kerana kebanyakannya anak-anak Jawa ni dia berpeluang untuk bersekolah, mana yang pandai tu sampai ke peringkat universiti. Jadi rombongan kita yang pergi ke Solo dan Surakarta tu 20 lebih adalah profesor, gelaran profesor, ada yang datuk semua sekali lah. Kita lebih, Jawa Malaysia ni lebih beruntung daripada Jawa yang datang daripada Surinam, ya, daripada Surinam, kerana daripada New Caledonia, daripada Belanda semua sekali. Walaupun dia orang ni pun okey juga, tapi kita ni lebih banyak untungnya lah. Gitu dia punya ceritanya gitulah. Sekian tentang hal Jawa sekarang ni lah. Amat menarik sekali yang tuan. Saya dapat beberapa soalan tambahan daripada para pendengar. Jadi saya baca sekali untuk Tuan Haji terangkan nanti ya. Soalan pertama tentang nasi ambeng. Nasi ambeng ni saya tahu dari segi orang masyarakat Jawa amat special. Cuma falsafah nasi ambeng ni. Nanti Tuan Haji boleh ceritakan macam mana. Soalan kedua, kenapa jalan-jalan di Negeri Sembilan tak ada nama parit? Berbeza dengan Johor, Selangor. Tapi Negeri Sembilan, orang tempat tinggal masyarakat ni, Jawa ni tak ada pula nama jalan yang berhubung dengan parit. Itu soalan kedua. Okay, soalan yang ketiga pula, keunikan. Mungkin Tuan Haji boleh kongsikan kampung Jawa yang unik yang di Negeri Sembilan yang ada untuk kita kunjungi, untuk kita lihat budaya, masyarakat hidup dia, makanan dia dan lain-lain. Jadi 3 soalan ni yang saya minta Tuan Haji penjelaskan sedikit. Silakan Tuan Haji. Okey, jadi soalan yang mula-mula tadi kalau tak salah saya mengenai nasi ambeng ya. Nasi ambeng, itu ya? Ya benar. Nasi ambeng ini ialah makanan yang disediakan oleh orang-orang perempuan Jawa, maknanya isteri kita lah, menyediakan kat rumah untuk upacara tertentu, iaitu biasanya kalau ada kenduri arwah, kenduri doa selamat yang dibuat di rumah kita sendiri. Jadi orang yang datang tu selepas baca tahlil, selepas baca doa selamat, selepas baca doa arwah, kita hidangkan dia dengan nasi. Tapi nasi itu dipanggil sebagai nasi ambang. Nasi ambang itu disediakan dalam bekas yang besar, talam ya, yang besar, dan di bawah tu letak dia punya nasi dia, dan di tengah-tengah tu letak dia punya lauk yang mana terdiri daripada ayam. Kalau ayam itu kalau dekat Negeri Sembilan untuk Datuk Lembaga, ayam itu 1 ekor yang dimasak bulat-bulat ya. Diletak rempah semua sekali. Keliling tu barulah diletak lauk-lauk seperti sambal goreng. Itu mesti ya. Yang kedua dengan lauk serondeng ya, serondeng kelapa lah, yang mana rempah dia tu special betul. Sekarang pun saya tak jumpa rempah macam tu. Jadi bila nasi ambang itu dihidangkan, orang-orang yang makan tu dia tak makan habis, dia makan sikit dia, dalam 10 subak tu macam tu. Lepas tu yang lain tu dipecahkan kepada 4, kerana tiap-tiap satu hidangan itu dimakan oleh biasanya 4 orang. Jadi dipecahkan kepada 4, lauk dipecahkan kepada 4, lepas tu kita bungkus. Jadi kalau ada kenduri untuk benda-benda itu, yang makan bukan orang yang datang sahaja, tetapi anak kita, isteri kita yang dekat rumah pun dapat sama merasakan makanan itu. Jadi malam tu kalau dia tak masak nasi pun tak apa, cukup dengan nasi ambang yang kita bawa itu. Itu nasi ambang lah, yang ada. Kemudian ada juga nasi ambang yang dibawa ke surau. Nasi ambang dibawa ke surau tu pun disediakan dengan cara yang macam itu juga, siap dengan lauk, tapi dimasukkan dalam bekas yang besen, bukan talam ya. Besen tu lepas tu dibungkus dengan kain. Kain tu ada 4 segi tu diikat-ikat, dibawa ke surau, tiap-tiap orang kena bawa, dan selepas upacara sembahyang secara makmum dekat surau tu, ini biasanya dibuat pada hari raya, pada hari tertentu yang malam 27, malam 23 macam itulah dibuat. Jadi selepas kenduri macam itu, nasi ambang tu pun disediakan,
tapi kita tidak makan nasi yang kita bawa. Kita makan nasi orang lain yang bawa. Jadi kita dapat merasa makanan orang lain lah. Kemudian nasi itu bila kita makan pun tak habis. Kita dibungkus juga, kemudian ditukar-tukar lah. Dibawa balik ke rumah dan orang dekat rumah, isteri kita dan ayah yang tak sempat pergi surau tu dapat merasakan apa yang orang surau tadi makan. Itu namanya nasi ambang. Begitu dia. Yang kedua adalah tentang berkat. Berkat ini ialah dalam majlis untuk kahwin misalnya. Bila ini yang dulu-dululah, sekarang tak ada lagi. Berkat ini ialah kalau kita pergi rumah orang kahwin dekat kawasan yang penduduk Jawa ni, dia masak, ada dibungkus siap dengan lauk semua sekali, dan orang yang datang tu bila dah ada duit, kaut macam tu kan, lepas tu kita bagi bungkus tu lah. Dan bungkus tu mesti nasi dengan lauk sekali. Kalau di tempat lain biasanya bukan nasi, biasanya telur saja. Kadang-kadang kuih-kuih, tapi kita kena buat nasi dekat situ. Tapi sekarang ini tidak lagi sangat berlaku lah. Ada juga 2-3 tempat yang berlaku macam tu. Kerana dia dah ikut tentang budaya masyarakat Melayu yang lain yang tak menyediakan nasi bawa balik rumahnya tu lah. Itu dia punya kedudukannya lagi. Itu tentang nasi ambang dengan berkat ya. Yang kedua tadi soalan mengenai apa tu tuan? Parit dia? Berkaitan jalan. Ya, parit. Ya. So macam soalan dia. Saya dah cerita jalan tadi. Ya betul. Saya faham tu. Kenapa di kawasan perkampungan Jawa itu dikenali dengan parit? Sudah saya ceritakan tadi tentang gotong royong pada tiap-tiap minggu yang diadakan untuk menjadikan kampung itu supaya tidak air bertakung, supaya tidak banjir. Jadi disediakan parit lah macam tu. Jadi sempena mengambil nama kampung itu kerana tiap-tiap kampung itu ada parit, jadi kita panggil parit lah. Parit Haji Ali, parit Nipah, parit Bingan, parit Semarang. Semuanya parit. Kerana kalau kita pergi kampung itu memang ada parit. Begitu. Kawasan itu tanah rendah yang berpaya. Kalau tidak dibuat macam itu memang tanam akan selalu banjir. Gitu. Dan tanaman tidak boleh subur lah. Tapi kalau dibuat parit kiri kanan dan tiap-tiap kebun tu memang ada parit lah. Sebab itu kalau rumah dekat kampung Jawa dekat Johor tu, satu tanah yang luasnya lebih kurang dalam 4 ekar 5 ekar tu ada sebuah rumah aja dekat tu. Sekarang ni dah ramai lah sebab dah beranak pinak, tapi dulu memang sebuah macam tu lah. Negeri Sembilan, dia kawasan tanah tu tanah liat. Kemudian ada yang bergunung-gunung. Jadi biasanya tak ada dia tidak disebut sebagai parit. Walaupun ada parit tapi parit itu kecil dan kadang-kadang tak panjang sangat ya. Sebab itu dia cuma dipanggil kampung Jawa Serting, Sungai Mahang, Kampung Jijan. Walaupun dekat situ ada sungai tapi tak disebut parit. Sebab saya tengok tak ada nampak bekas-bekas dia orang ni buat parit, tak ada macam tu. Gitu, dia bezanya gitulah. Yang saya nampak macam tu ya, di kedudukannya tu. Dan yang nombor 3 tadi mengenai apa ya? Saya lupa soalan tu. Apa soalan tu nombor 3? Kampung Jawa yang unik di Negeri Sembilan yang boleh kita sekarang ini kalau nak Kampung Jawa ke yang Kampung Jawa unik di Negeri Sembilan. Sekarang ni kalau nak pergi tengok Kampung Jawa yang unik tu, saya ingat saya boleh recommend di Kampung Pacitan di Kampung di Cuah tu, boleh tengok lah agaknya kedudukannya macam mana. Situ ada dengar-dengar ada koperasi chalet yang tempat orang tinggal dekat situ lah. Jadi Dr. Samsudin saya dah bincang tadi, pengarah muzium, boleh pergi ke situ dan boleh bincang macam mana nak buat aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan orang Jawa selanjutnya lah. Boleh pergi situ agaknya. Nanti kita boleh bincang. Itu yang boleh saya recommend lah agaknya. Tapi kalau adalah kawan-kawan saya yang di luar sana yang sama dengan saya keturunannya yang boleh recommend, macam contohnya macam Wak Paimen daripada Palong tu, kalau misalnya dia mampu nak melawat ke Felda Palong tu yang mana ada masyarakat Jawa, itu pun
kita alu-alukan jugalah. Nanti saya boleh bincang dengan pengarah Muzium Negeri ya. Dan Felda Sungai Titi itu pun aktif juga, dia punya masyarakat Jawanya, dia selalu buat perayaan-perayaan untuk orang Jawa pun boleh jugalah macam tu. Itu yang boleh saya recommend. Okey, terima kasih Tuan Haji. Okay. Sekarang ni saya bagi soalan last penutup untuk Tuan Haji. Apakah harapan Tuan Haji agar budaya masyarakat Jawa ni lebih dikenali di Negeri Sembilan seperti mana budaya adat patih? Mungkin Tuan Haji boleh bagi sedikit penerangan sikit. Silakan Tuan Haji. Okay. Tapi ini bergantung pada sambutan masyarakat Jawa kalau boleh menerimanya lah. Kita kalau misalnya boleh macam permainan gamelan ya, yang dalam rentak Jawa tu kalau sekiranya ada yang boleh kampung-kampung yang boleh mengadakan tu, maknanya boleh juga di dan tenaga pengajar tu kita boleh ambil daripada kawasan-kawasan perkampungan Jawa di Johor. Itu bolehlah kalau sekiranya buat. Yang lain-lain macam wayang kulit, kuda kepang tu sekarang ni dah tak popular. Jadi kalau kita nak hidupkan balik pun agak susah. Itu dia punya kedudukannya lah. Jadi yang ada itu je lah yang boleh saya, sebab budaya tu memang makin lama makin hilang. Dan macam masyarakat Minang tu kerana dia majoriti dekat Negeri Sembilan ni, jadi dia boleh maintain lah. Macam saya ni, saya sendiri boleh lah. Anak saya tak boleh, isteri saya pun tak boleh kerana dia ni daripada Minang Gabah asalnya. Raya tu memang saya buat ketupat lah, itu memang tradisi orang Jawa. Saya sendiri yang buat ketupat, saya sendiri yang masak dan saya jamu adik-beradik semua sekali lah. Tapi orang rumah saya pun buat lemang juga, kita ada dua lah maknanya. Lemang pun berasa, ketupat pun rasa macam tu. Untungnya gitulah. Itu saja yang boleh saya jelaskan. Okey, terima kasih Tuan Haji atas perkongsian harapan yang begitu besar terhadap tentang harapan masyarakat Jawa yang perlu kita kekalkan di Negeri Sembilan. Okey, itulah dia sedikit perkongsian ilmu mengenai masyarakat Jawa di Negeri Sembilan yang dapat dikongsikan bersama oleh penceramah jemputan kita pada kali ini. Semoga dengan perkongsian ini akan dapat menambah sedikit ilmu pengetahuan kita tentang budaya masyarakat lain selain dari masyarakat pengamal adat patih di Negeri Sembilan. Pihak Lembaga Muzium Sembilan mengucapkan jutaan terima kasih kepada Tuan Haji Sulaiman di atas kesudian beliau yang hadir pada hari ini untuk berkongsi ilmu bersama kita pada hari ini. InsyaAllah di lain masa dan ketika akan ada banyak lagi cerita mengenai budaya masyarakat lain di Negeri Sembilan yang akan kita kongsikan bersama di dalam FB Lembaga Muzium Negeri Sembilan seperti Mendeling, Rawa, Bugis dan lain-lain yang membentuk masyarakat rumpun Melayu di negeri ini. Mungkin sebagai penutup bicara kita pada hari ini, ada kata daripada Tuan Haji untuk para pendengar kita hari ini. Silakan Tuan Haji. Jadi penghabisan ya. Saya penutup patah dua Tuan. Jadi saya sebenarnya mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada pihak Muzium Negeri Sembilan yang menjemput saya untuk bercerita serba sedikit mengenai masyarakat yang menjadi sebahagian masyarakat Melayu Negeri Sembilan. Jadi dengan penjelasan ini, jadi masing-masing orang Melayu dekat Sembilan ni sadarlah bahawa ada ramai rupanya etnik yang Melayu yang duduk dekat Negeri Sembilan ni. Bukannya jauh saja. Ada orang Mendeling, ada orang Rawa, ada orang Bugis ya, dekat Negeri Sembilan ni. Cuma tidak ramai. Masyarakat Bugis tu duduk di pantai di kawasan Lingi tu sebab dia ni orang yang berani dulu. Dia keturunan 5 anak raja Daing-Daing tu. Tu dia bilang tu. Orang Jawa ni dia sikit juga di kawasan pantai juga. Tapi yang orang Minang ni dia
tak suka bergaduh, dia duduk dekat kawasan ulu-ulu lah. Ada perbilangan Negeri Sembilan yang perbilangan Minang yang mengatakan demikian lah. Itu yang tapi saya lupa tu. Tapi orang Minang mungkin tahulah tentang kerana perbilangan macam tu ya. Dia daripada Sungai Ling itu mesti pergi ke ulu. Daripada Muar tu masuk Parlimen pergi ke ulu sampai ke Sermen nanti. Dia duduk kawasan-kawasannya itulah. Kawasan itu sebenarnya sama dengan dari segi geografinya sama dengan di Minangkabau sana lah. Yang kita ni memang duduk di kawasan yang landai, lapang yang senang untuk dia tak berbukit-bukit lah. Dia punya caranya gitu lah. Saya ingat itu sajalah. Terima kasih banyak-banyak sekali lagi lah. Terutama kepada pengarah Dr. Syamsuddin yang sangat minat dengan hal-hal seperti ini. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Tuan Sulaiman atas perkongsian dan kita dapati pelbagai ilmu yang kita perolehi pada pagi ini. So, jadi sekian saja program FB Live kita pada hari ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada semua kru-kru FB Live Lembaga Bumi Sembilan yang telah bekerja keras menjayakan program kita pada hari ini. Jangan lupa like dan share FB Museum Negeri Sembilan sehingga kita bertemu di lain masa. Jangan lupa COVID masih berleluasa di luar sana. Kita jaga kita lindung diri, lindung semua. Jaga SOP dan penjarakan, kita pasti akan menang. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Terima kasih.